Bismillahirrahmanirrahim. Jika meniku jia bukaki Allah nunani wite. Assalamualaikum minasan uweni hayandare. Hai, saya Nim. Dalam video ini saya akan menerangkan tata bahasa Jepun dan kali ini kita akan berkenalan dengan partikel wa dan bagaimana cara untuk membentuk ayat dalam bahasa Jepun. Jadi apa itu particles wa? Particles wa adalah particles yang digunakan untuk membentuk sebuah ayat. Dan ia perlu wujud dengan subjek. Kalau dalam bahasa Inggeris ni particle wa ni kita panggil sebagai particles verb to be lah, macam is, are, was, were, macam tu. Dan particles wa ni kalau wujud satu-satu dia tak ada maksud. Sebelum kita pergi details tentang particles wa dan cara untuk membentuk ayat, saya akan tekankan sikitlah pasal tulisan ni. Tulisan hiragana ha. Tulisan ni sebenarnya bacaan dia adalah ha. Tapi apabila ianya digunakan sebagai particles untuk membentuk ayat, sebutan dia adalah wa. Kalau tulisan ni digunakan untuk membentuk perkataan, dia disebut sebagai ha. Contohnya macam perkataan hana. Hana ni maksud dia bunga. Jadi sebutan dia, tulisan dia adalah hana, macam tu. Kalau kata kita gunakan ha ni sebagai particles, sebutan dia wa. Dan tulisan wa sebenarnya dalam bahasa Jepun adalah macam ni, wa. Contohnya kalau kita nak tulis wana, wa-na. Wa ni digunakan sebagai, tulisan wa ni digunakan untuk membentuk perkataan. Kita tengok contoh kat sini lah. Kat sini watashi wa hahani hanashimashita. Kat sini kita tengok ayat dia watashi wa hahani hanashimashita. Kat sini kita nampak tulisan ha ada 3 kali kan? Ha. Tapi saya tak sebut ha yang pertama ni sebagai ha, tapi saya sebut sebagai wa sebab dekat sini dia digunakan sebagai particles. Watashi ni adalah saya. Ha ni adalah ibu saya. Lepas tu kat sini hanashimashita. Telah bercakap. Jadi ha terlebih yang kat depan sekali ni digunakan sebagai particles, iaitu particle. Sebab kat depan ni watashi ni adalah subjek untuk membentuk ayat. Ikut kita tengok contoh. Jadi dalam apa jenis bahasa sekalipun, setiap ayat ni mempunyai 3 bentuk. Kita tengok satu-satu. Bentuk pertama adalah subjek tambah dengan kata nama, iaitu subjek ni adalah kata nama tambah dengan kata nama. Contoh ayat dia adalah kucing adalah haiwan. Jadi kita tengok kat sini kucing adalah kata nama, iaitu di mana kucing ni adalah subjek utama ayat ni dan haiwan adalah kata nama juga, benda kan, kata nama. Dan contoh ayat kedua adalah subjek dengan kata sifat, iaitu subjek ni adalah kata nama ditambah dengan kata sifat. Contoh ayat dia macam kucing comel. Jadi kucing ni kat sini adalah subjek, iaitu kata nama, dan sifat kucing tu adalah comel. Jadi ini sifat dia. Contohnya macam anjing gemuk. Jadi anjing adalah subjek, gemuk ni adalah sifat anjing tu. Jadi subjek ataupun kata nama tambah dengan kata sifat. Ini bentuk kedua ayat lah. Dan bentuk ketiga ayat adalah subjek tambah dengan kata kerja, iaitu kita nak menerangkan perbuatan subjek tu, kata nama tu. Contoh ayat ni adalah kucing makan. Kita tengok sini kucing adalah subjek, iaitu kata nama, dan perbuatan dia adalah makan. Yang ni adalah kata kerja. Jadi 3 bentuk ayat iaitu subjek tambah kata nama, subjek dengan kata sifat, dan subjek dan kata kerja. Apa-apa ayat sekalipun mesti ada subjek. Dalam bahasa Jepun macam bahasa Inggeris juga, dia ada present tense dengan past tense. Itu kita panggil kala kini ataupun kala lampau, untuk menunjukkan perbuatan tu ataupun sesuatu perkara tu berlaku sekarang ataupun benda yang dah lepas. Kalau dalam bahasa Jepun, dia punya tense dia ataupun kala dia bergantung kepada bentuk yang kat belakang tu. Macam kita kata ada subjek dengan kata nama, kata sifat ataupun kata kerja kan.
Jadi dia punya tense tu akan bergantung dekat perkataan yang belakang ni, sama ada kata nama ni, kata sifat ni ataupun kata kerja ni yang akan menentukan benda tu adalah sekarang ataupun dah lepas. Kita tengok contoh nanti. Pertama sekali kita akan tengok macam mana nak membentuk ayat subjek dengan kata nama. Untuk kata nama, dia punya color ni ditentukan oleh saya kata tadi ditentukan dekat perkataan yang kat belakang tu kan. Tapi disebabkan yang ni adalah kata nama, dia punya color kini dengan color lampau dia ditentukan dengan perkataan yang kita tambah dekat belakang tu, iaitu untuk color kini kita tambah dash, untuk color lampau kita tambah dash tak. Ataupun kalau untuk orang kata bahasa tak formalnya, dash ni kita boleh gantikan dengan the, ataupun data ni kita boleh gantikan dengan bahasa perkataan data. Ini bahasa tak formal ni maksudnya bahasa pasang lah, bahasa yang kasar. Nanti kita tengok lebih lanjut lah tentang kego dengan tamego. Jadi untuk membentuk ayat subjek tambah dengan kata nama, dia punya rules dia adalah subjek tambah dengan wa, tambah dengan kata nama, dan belakang kita tambah color dia, sama ada desu ataupun deshta, iaitu di mana desu adalah kala kini dan deshta adalah kala lampau. Contoh ayat kita buat, saya doktor. Jadi kita tentukan sini saya adalah subjek kat sini, doktor adalah kata nama. Jadi kalau tengok color dekat sini, dia nak tentukan color dekat sini, saya tengok saya doktor adalah satu orang kata statement, penyataan yang normal. Jadi color dia adalah color kini kan. Jadi kita tahu dah kat sini kita akan gunakan desu dekat belakang. Jadi dia punya rules dia subjek kat depan. Jadi kita letak subjek kat depan, subjek dia adalah saya. Lepas tu kita tambah wa. Lepas tu kata nama. Jadi kata nama dia adalah doktor. Jadi doktor. Lepas tu color dia adalah color kini. Jadi kita tambah desu kat belakang. Saya wa doktor desu. Jadi kita translatekan ke bahasa Jepunnya, saya adalah watashi. Doktor adalah Isha. Jadi watashi wa Isha desu. Dan kalau kita nak buat ayat untuk color lampau pula, dulu punya ayat, kita buat guna deshta. Jadi contohnya, dahulu saya seorang jururawat. Okey, tengok kat sini dahulu ni adalah lampau. Jadi kita tahu kat sini color dia adalah color lampau. Kita akan gunakan deshta kat sini. Saya seorang jururawat. Jadi saya kat sini kita tunjuk, nampak kata dalam ayat ni subjek dia adalah saya. Jururawat ni adalah kata nama. Jadi kita susun balik ayat dia. Rules dia kita tahu subjek kat depan. Jadi subjek dia adalah saya. Kita tambah wa. Jadi saya wa kata nama. Jururawat. Rawat. Lepas tu color dia kat sini belakang kita kena tambah color. Jadi kita tahu kat sini color dia adalah color lampau. Jadi tambah deshta kat belakang. Jadi saya wa jururawat deshta. Jadi kita translatekan ke bahasa Jepun. Buka kamus, carilah saya ni adalah watashi. Jururawat adalah kangofu deshita. Watashi wa kangofu deshita. Watashi wa isha desu. Watashi wa kangofu deshita. Kita tengok contoh lagi. Ayat seterusnya adalah anjing adalah haiwan. Jadi kita tengok kat sini kena tentukan setiap perkataan tu apa dia punya grup dia. Jadi anjing kat sini adalah binatang kan. Jadi dia adalah kata nama. Haiwan dekat sini juga adalah kata nama. Jadi dalam ayat ni yang mana satu subjek? Anjing adalah haiwan. Jadi fokus kita dekat ayat ni adalah anjing. Jadi anjing ni adalah subjek. Okey. Anjing adalah haiwan ni adalah orang kata kenyataan umum. Jadi benda ni tak boleh jadi lampau. Jadi kita tahu kat sini kalau dia adalah kalau kini. Jadi kita akan guna desu dekat sini. Jadi rules dia subjek kat depan. Anjing. Lepas tu tambah wa. Lepas tu baru kata nama. Haiwan. Lepas tu kalau dia adalah kalau kini iaitu desu. Jadi anjing wa haiwan desu.
Jadi tukarkan ke bahasa Jepun, anjing adalah inu. Inu wa haiwan dalam bahasa Jepun adalah dobutsu. Dobutsu desu. Jadi inu wa dobutsu desu. Contoh lain kat sini adalah limau adalah buah. Jadi kita tentukan kategori satu perkataan tu. Limau adalah kata nama sebab dia adalah benda kan. Buah juga adalah kata nama. Jadi dekat ayat ni yang mana satu subjek? Siapa topik utama ayat ni? Jadi ayat ni menceritakan tentang limau. Jadi limau ni adalah subjek. Dan kalau kita tengok ayat ni juga, ni adalah satu kenyataan umum, iaitu limau memang adalah buah, dia takkan berubah jadi benda lain. Jadi kita tahu kat sini color dia adalah color kimi. Jadi kita akan gunakan desu dekat sini. Jadi ingat balik rules dia, subjek kat depan. Limau subjek dia. Limau. Tambah dengan wa. Jadi kita buat limau wa tambah dengan kata nama iaitu buah. Limau wa buah. Color dia adalah kini. Jadi kita guna desu kat belakang. Jadi limau wa buah desu. Jadi kita tukar ke bahasa Jepun pula. Limau dalam bahasa Jepun adalah mikan. Mikan wa buah dalam bahasa Jepun adalah kudamono ataupun kita boleh guna furutsu. Bahasa Inggerisnya fruits. Kudamono desu. Jadi ayat dia mikan wa kudamono desu. Mikan wa furutsu desu. Contoh lain adalah dia adalah Cik Izumi. Jadi kat sini dia ni adalah orang kata ganti nama. Sama juga kata nama juga, kata ganti nama. Dan Cik Izumi. Cik Izumi ni juga adalah kata nama. Sebab orang kan, kata nama. Jadi fokus ayat kat sini adalah dia. Sebab kita nak menceritakan yang dia tu adalah Cik Izumi. Jadi dia kat sini adalah subjek. Lepas tu dia adalah Cik Izumi. Benda ni adalah fakta. Benda ni takkan berubah. Nama dia takkan berubah kan. Jadi color dekat sini adalah color kini. Jadi kita akan gunakan desu dekat sini. Lepas tu kita ingat sebelum balik subjek kat depan. Jadi dia tambah wa. Lepas tu Cik Izumi desu. Jadi dia wa Cik Izumi desu. Jadi tukarkan ke bahasa Jepun pula. Bahasa Jepun untuk dia, kalau kita tengok kat sini, Cik ni adalah perempuan. Jadi dia untuk perempuan dalam bahasa Jepun kanojo. Kanojo wa Cik Izumi dalam bahasa Jepun adalah Izumi-san. Izumi-san desu. Kanojo wa Izumi-san desu. Kita tengok contoh lain ayat kat sini. Dahulu Uchida Asuto seorang pemain bola sepak. Jadi kita tentukan ayat kat sini dahulu. Dahulu ni adalah benda yang lampau kan. Jadi kalau dia kat sini adalah kala lampau. Jadi kita akan gunakan deshita kat sini. Jadi Uchida Asuto adalah kata nama iaitu nama orang. Dan seorang pemain bola sepak. Pemain bola sepak juga adalah kata nama. Satu pekerjaan. Jadi kita tentukan subjek dekat ayat ni. Uchida Asuto seorang pemain bola sepak. Jadi ayat ni menceritakan tentang Uchida Asuto. Jadi Uchida Asuto adalah subjek dalam ayat ni. Jadi kita letakkan subjek kat depan. Uchida Asuto. Tu lepas subjek kita tambah wa. Seorang pemain bola sepak. Lepas tu belakang dia adalah color. Jadi color dia kat sini adalah color dahulu. Jadi color lampau. Jadi kita gunakan deshita. Jadi Uchida Asuto wa pemain bola sepak deshita. Jadi kita tukarkan ke bahasa Jepun. Uchida Asuto. Uchida Asuto lah dah nama orang tak boleh ubah. Wa pemain bola sepak. Jadi pemain bola sepak dalam bahasa Jepun adalah Saka Senshu. Saka ni adalah soccer dalam bahasa Inggeris. Senshu ni pemain. Jadi Uchida Asuto wa Saka Senshu deshita. Ayat lain, Uchida Asuto seorang jurulatih bola sepak. Jadi ayat dia kat sini Uchida Asuto adalah kata nama. Jurulatih bola sepak adalah
kata nama juga. Dan color dia kat sini adalah, yang ni adalah satu kenyataan. Jadi color dia kat sini adalah color kini. Jadi kita akan gunakan desu dekat sini. Jadi dalam ayat ni, Uchida Asuto seorang jurulatih bola sepak. Ayat ni menceritakan tentang Uchida Asuto. Jadi Uchida Asuto adalah subjek. Jadi subjek kat depan. Uchida Asuto. Lepas subjek kita tambah wa jurulatih bola sepak. Dan belakang dia adalah color. Dia color kini, jadi kita guna desu. Jadi Uchida Asuto wa jurulatih bola sepak desu. Kita tukarkan ke bahasa Jepun. Uchida Asuto still Uchida Asuto. Jurulatih bola sepak dalam bahasa Jepun adalah Saka Kantoku. Jurulatih dalam bahasa Jepun adalah Kantoku. Jadi ayat dia Uchida Asuto wa Saka Kantoku desu. Seterusnya kita akan tengok cara untuk membentuk ayat subjek dengan kata sifat. Jadi untuk kata sifat, macam saya cerita tadi, color ni ditentukan oleh perkataan yang kat belakang tu. Kata sifat kah, kata kerja kah, ataupun kata nama kat belakang. Jadi untuk kata sifat pula, color dia bergantung kepada jenis kata sifat. Benda ni kita akan terangkan lebih lanjut dalam topik untuk kata sifat nantilah. Ni sekarang saya akan ajak cara untuk buat ayat menggunakan kata sifat dulu. Contoh beruang comel. Jadi tengok kat sini, beruang adalah kata nama. Comel ni adalah sifat, kata sifat kan. Jadi ayat dekat sini, siapa subjek? Mestilah kata nama lah subjek. Kita menceritakan pasal beruang, iaitu sifat beruang. Jadi dia punya ni dia subjek tambah wa tambah kata sifat. Jadi subjek kat depan. Beruang. Tambah dengan wa. Tambah dengan kata sifat dia, comel. Okay. Allah, comel. Tak apalah, comel. Tukarkan ke bahasa Jepun, beruang adalah kuma. Tambah wa, comel dalam bahasa Jepun, kawaii. Kuma wa kawaii. Contoh lain, harimau menakutkan. Jadi harimau ni adalah kata nama. Menakutkan ni adalah kata sifat. Sifat harimau tu macam mana? Sifat harimau tu menakutkan. Jadi ayat ni subjek adalah harimau lah. Subjek mesti kena kata nama. Jadi susun balik subjek kat depan, harimau. Lepas subjek kena ada wa. Harimau wa menakutkan. Jadi tukar ke bahasa Jepun pula, harimau dalam bahasa Jepunnya adalah tora. Tora wa menakutkan adalah kowai. Tora wa kowai. Harimau menakutkan. Contoh lain, apple sedap. Jadi kita tengok kat sini, apple adalah kata nama. Sedap ni adalah sifat apple tu, sifat dia. Jadi kat sini ayat dia kata nama tambah dengan sifat. Jadi subjek kat sini adalah apple lah. Sebab kita menceritakan tentang sifat apple tu. Jadi apple akan duduk kat depan, subjek. Apple, lepas subjek mesti ada wa. Lepas tu kita tambah kata sifat dia adalah sedap. Jadi apple wa sedap. Tukarkan ke bahasa Jepun, apple dalam bahasa Jepun ringo. Ringo wa sedap dalam bahasa Jepun oishi. Jadi ringo wa oishi. Contoh lain, Goku kuat. Goku ni adalah kata nama. Kalau ada orang tak kenal Goku tu tak apalah, bolehlah Google siapa tu Goku. Kuat ni adalah sifat Goku tu. Jadi subjek dekat sini adalah Goku. Sebab kita menceritakan tentang Goku. Goku ni macam mana? Goku ni kuat. Jadi kita bubuh Goku kat depan. Goku. Lepas subjek kena ada wa. Lepas wa baru kita tambah sifat dia kuat. Jadi Goku wa kuat. Jadi tukarkan ke bahasa Jepun. Okey, Goku, Goku lah nama orang. Goku wa kuat. Kuat adalah suyoi dalam bahasa Jepun. Goku wa suyoi.
Contoh lain, Nami cantik. Nami ni adalah kata nama orang dan cantik ni adalah sifat dia. Jadi subjek kita kat sini adalah Nami. Jadi Nami kena letak kat depan subjek. Nami, subjek tambah wa, tambah sifat dia adalah cantik. Jadi Nami wa cantik. Tukar ke bahasa Jepun, Nami, still Nami lah. Wa cantik ni kirei dalam bahasa Jepun. Jadi Nami wa kirei. Contoh lain, hari ini sejuk. Hari ini adalah kata nama. Jadi sejuk ni adalah sifat hari ini. Jadi topik utama kita dalam ayat ni adalah hari ini. Jadi hari ini adalah subjek. Jadi subjek kena letak kat depan hari ini. Lepas subjek kena ada wa. Lepas tu kita bubuh sejuk sifat dia. Jadi hari ini wa sejuk. Tukarkan ke bahasa Jepunnya. Hari ini dalam bahasa Jepun adalah kyo. Kyo wa sejuk dalam bahasa Jepun samui. Jadi kyo wa samui. Contoh lain, semut kecil. Semut adalah kata nama sebab binatang kan, serangga, kata nama. Kecil ni adalah sifat. Jadi subjek dekat ayat ni adalah semut. Subjek. Jadi subjek letak kat depan semut. Lepas subjek kena ada wa. Lepas tu kita bubuh sifat dia kecil. Jadi semut wa kecil. Semut dalam bahasa Jepun adalah ari. Ari wa kecil dalam bahasa Jepun chisai. Ari wa chisai. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana nak membentuk ayat subjek dengan kata kerja. Dalam subjek dengan kata kerja ni juga, kalau dia ditentukan dengan perkataan kata kerja kat belakang tu, yang tu kita akan belajar detail waktu kita belajar tentang kata kerja nanti. Jadi cara nak membentuk ayat subjek melakukan kata kerja, sama juga subjek kat depan tambah wa, lepas tu bubuh kata kerja kat belakang kalau dia kat belakang. Contoh ayat, kucing makan. Okey, kucing adalah binatang, jadi dia adalah kata nama. Makan ni adalah perbuatan. Jadi perbuatan adalah kata kerja. Jadi subjek dekat ayat ni adalah kucing sebab kita menceritakan tentang perbuatan kucing tu. Jadi kucing adalah subjek. Jadi subjek letak kat depan kucing. Lepas subjek kita kena tambah wa. Jadi kucing wa. Lepas tu baru kita bubuh kata kerja kat belakang, makan. Jadi kucing wa makan. Kita tukarkan ke bahasa Jepunnya, kucing dalam bahasa Jepun adalah neko. Neko wa makan dalam bahasa Jepun adalah taberu. Neko wa taberu. Contoh lain, kuda berlari. Kuda adalah kata nama. Berlari adalah perbuatan kan. Jadi dia adalah kata kerja. Jadi kat sini ayat dia subjek adalah kuda. Kita menceritakan perbuatan kuda tu. Jadi subjek kena letak dekat depan. Kuda. Lepas subjek kena ada wa. Jadi kita tambah wa dekat sini. Lepas tu baru kata kerja dia, perbuatan dia adalah berlari. Jadi kuda wa berlari. Kuda dalam bahasa Jepun adalah uma. Uma wa berlari dalam bahasa Jepun hashiru. Jadi uma wa hashiru. Contoh lain, bunga mekar. Bunga adalah kata nama. Mekar ni adalah perbuatan. Jadi dia adalah kata kerja. Jadi ayat ni menceritakan tentang bunga. Perbuatan bunga tu. Jadi bunga sini adalah subjek. Jadi letakkan ayat dia subjek kat depan bunga. Lepas subjek kena ada wa. Jadi bunga wa perbuatan dia adalah mekar. Bunga wa mekar. Jadi dalam bahasa Jepunnya bunga adalah hana. Hana
Hana wa mekar dalam bahasa Jepun ataupun berbunga dengan kata lain berbunga kita kata saku. Hana wa saku. Contoh lain adalah ikan berenang. Kita tengok kat sini ikan adalah kata nama sebab dia adalah binatang. Jadi berenang adalah dia punya perbuatan, iaitu kata kerja. Jadi subjek dekat sini adalah ikan sebab kita menceritakan tentang perbuatan ikan tu. Ikan adalah topik perbualan kita. Jadi rules dia subjek kena duduk depan. Jadi ikan kat depan. Lepas subjek kena ada wa. Kita tambah wa dekat sini baru kita tambah kata kerja perbuatan dia berenang. Jadi ikan wa berenang. Ikan dalam bahasa Jepun adalah sakana. Sakana wa berenang dalam bahasa Jepun, buka kamus, oyogu. Sakana wa oyogu. Contoh lain adalah panda tidur. Panda adalah kata nama. Tidur ni adalah kata kerja, perbuatan panda tu. Jadi panda adalah subjek dekat sini. Jadi panda kena duduk depan. Panda. Panda wa tidur. Jadi panda dalam bahasa Jepun sama juga panda wa tidur dalam bahasa Jepun neru. Jadi panda wa neru. Tips dia, kita buat ayat bahasa Melayu dulu. Lepas tu kita tentukan yang mana subjek, yang mana kata kerja ke kata nama ke kata sifat. Lepas tu kita masukkan dia punya rules dia. Depan subjek, lepas subjek kena ada wa, lepas tu baru bubuh ayat dia. Contoh lain, ayah marah. Ayah adalah kata nama. Sebab ayah adalah orang. Jadi marah ni adalah perbuatan dia, kata kerja. Ayah tengah buat apa? Ayah tengah marah. Jadi ayah dekat sini adalah subjek sebab dia adalah orang kata fokus ayat. Jadi letak ayah dekat depan. Lepas subjek kena ada wa. Lepas tu bubuhlah kata kerja dia. Dia tengah buat apa? Dia tengah marah. Jadi ayah wa marah. Ayah dalam bahasa Jepun adalah cici. Ayah saya. Cici wa marah. Marah adalah okoru. Jadi cici wa okoru. Contoh lain, emak masak. Jadi emak dekat sini adalah kata nama sebab emak adalah orang. Masak adalah perbuatan. Jadi dia adalah kata kerja. Jadi emak kat sini adalah subjek ayat. Jadi emak letak dekat depan. Emak lepas subjek kena ada wa. Lepas tu baru masak. Emak wa masak. Jadi tukarkan ke bahasa Jepun. Emak dalam bahasa Jepun adalah haha. Emak saya. Haha wa masak dalam bahasa Jepun adalah ryori suru. Haha wa ryori suru. Contoh lain, awak berjalan. Awak adalah kata nama, kata ganti nama. Sebab awak adalah orang. Jadi berjalan adalah perbuatan, jadi dia adalah kata kerja. Jadi subjek dekat sini adalah awak. Jadi letakkan subjek kat depan, awak. Lepas subjek kena ada wa, jadi wa berjalan. Awak wa berjalan. Jadi tukarkan ke bahasa Jepun. Awak dalam bahasa Jepun adalah anata. Anata wa berjalan dalam bahasa Jepun adalah aruku. Anata wa aruku. Sekian dengan contoh-contoh yang diberikan. Harap video ini dapat membantu kita untuk memudahkan kita mempelajari bahasa Jepun lah. InsyaAllah. Dewa mata.